wabarakatuh. Saya Rafidah binti Abu Nasir. Kajian saya kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kelestarian pemprosesan makanan dalam pendidikan teknikal dan vocational. Topik akan dibentangkan dalam pembentangan ini iaitu pengenalan penyataan masalah, objektif, metodologi, analisis keputusan dan kesimpulan. Pengenalan. Keperluan pendidikan kelestarian pembangunan ESD dalam bidang TVET mula diberi perhatian melalui rangka kerja TVET 4.0. Menurut rangka kerja tersebut, modal insan yang berciri global boleh dihasilkan melalui pendidikan kesedaran kelestarian. Oleh hal yang demikian, pelajar TVET ini perlu diperkasakan dengan pendidikan pembangunan kelestarian iaitu ESD, termasuklah pelajar-pelajar TVET dalam bidang pemprosesan makanan yang mana bidang ini mampu menyediakan tenaga kerja dalam bidang tersebut. Kelestarian pemprosesan makanan dilihat masih di tahap yang membimbangkan. Kelestarian ini akan mengancam kepada jaminan makanan. Keperluan kepada penentuan amalan kelestarian makanan dilihat sangat penting diterokai dan diselidiki. Oleh sebab itu, kajian ini adalah bertujuan untuk melihat kesahan dan kebolehpercayaan instrumen untuk menilai kelestarian pemprosesan makanan. Kajian ini menggunakan reka bentuk deskriptif bertujuan yang bermaksud ianya untuk mengenal pasti tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang dibina bagi kajian ini. Populasi bagi kajian ini adalah institusi TVET yang menawarkan program pengajian sijil lepasan SPM. Sampel yang dipilih adalah pelajar program sijil pemprosesan makanan dan seterusnya persampelan dijalankan secara rawak bertujuan bagi memudahkan pengkaji mendapatkan sampel yang mewakili populasi. Dalam kajian ini, 37 responden telah diperolehi. 4 subkonstruk bagi amalan kelestarian pemprosesan makanan yang dikaji. Yang pertamanya adalah pemerolehan dan penyimpanan bahan mentah. Yang keduanya adalah penghasilan produk dan sanitasi. Yang ketiganya adalah pembungkusan dan penggunaan hasilan. 4 adalah pembuangan dan pelupusan sisa. Konstruk pemboleh ubah bebas adalah pengetahuan, kesedaran, sikap, norma subjektif, persepsi kawalan tingkah laku dan norma peribadi. Berikut merupakan skala yang digunakan bagi kajian ini iaitu bagi amalan kelestarian pemprosesan makanan skala 1 hingga 5 digunakan iaitu 1 sebagai tidak pernah dan 5 sebagai sangat kerap. Manakala bagi pemboleh ubah bebas pula, pengkaji menggunakan skala 1 hingga 5 dengan 1 sebagai sangat tidak setuju dan 5 sebagai sangat setuju. Dan pengetahuan pula ditentukan dengan menggunakan skala betul atau salah. Dua jenis kesahan yang dikaji oleh pengkaji iaitu yang pertama kesahan muka dan yang keduanya adalah kesahan kandungan. Kesahan muka adalah untuk melihat sama ada item yang dibina itu mengukur seperti yang sepatutnya, manakala kesahan kandungan pula adalah pengesahan konstruk-konstruk yang disahkan oleh pakar. Kebolehpercayaan pula bertujuan untuk memastikan item yang diuji itu menguji semua perkara yang sepatutnya diuji bagi tujuan kajian ini. Secara umumnya, inilah ringkasan metodologi bagi kajian ini melalui tinjauan literatur, pembinaan instrumen, kesahan muka, kesahan kandungan, kajian rintis dan seterusnya analisis kebolehpercayaan. Berikut adalah peratusan keputusan pencapaian kesahan kandungan mengikut pandangan pakar. Berikut adalah keputusan pencapaian kesahan kandungan. 5 orang panel pakar yang dipilih telah menetapkan antara 95 ke 98% bagi instrumen yang telah dibina. Keputusan kebolehpercayaan pula, keseluruhan nilai Cronbach alpha adalah sebanyak 0.945. Nilai-nilai Cronbach alpha bagi item-item yang dicadangkan adalah seperti carta berikut. Oleh kerana pakar telah menyatakan item-item yang dibina bagi
tujuan kajian ini terlalunya, maka pengkaji telah melihat nilai corrected item total correlation di mana nilai melebihi 0.3 bagi item-item yang dibina akan dikekalkan untuk kajian yang seterusnya. Rajah berikut menunjukkan item-item yang telah terpilih selepas analisis konstruk terhadap subkonstruk amalan kelestarian perprosesan makanan. Bagi item-item konstruk faktor peramal, kesedaran sikap norma subjektif, persepsi kawalan tingkah laku, norma peribadi, itu adalah jumlah-jumlah yang dipilih. Manakala untuk pengetahuan kesemua item yang diuji dipilih untuk kekajian seterusnya. Sebagai kesimpulan, pengkaji melihat IK-Pro-M mempunyai kesahan kandungan dan tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Sebanyak 105 item telah disahkan dan akan digunakan untuk kajian yang seterusnya. Pengkaji juga mencadangkan untuk menjalankan analisis faktor berdasarkan jumlah itemnya bagi mengurangkan jumlahnya melalui pengelasan ke dalam kumpulan-kumpulan untuk konstruk-konstruk yang dibina. Maka instrumen IK-Pro-M ini juga dicadangkan untuk digunakan dalam kajian lain yang menentukan faktor peramal terhadap kelestarian perprosesan makanan.